Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'ama sallallahu alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama mengikuti pengajian kitab Kurnia Rabbani Limpahan Rahmani yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Pengajian yang kita adakan setiap Selasa malam Rabu lepas salat fardu Isyak di Masjid Qasim, Changi, Singapura. Seperti biasa para jemaah sekalian, sebelum kita mulakan pengajian kita, mari sama-sama kita berzikir pada Allah dengan memohon ampun pada Allah, beristighfar dan juga mengulangi akan kalimat tauhid tiada Tuhan melainkan Allah dan mengingati akan nama Allah. Khusyukkan hati kita pada Allah, lupakan segala ingatan dunia kita, tutup mata zahir kita dan buka mata hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali al-athhar ashabil abrar ajma'in wa ila hadrat sultan awliya wa salihin Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz wa amadana Allah bi imdadi wa anasana bi harakati wa nafa'ana bi barakati wa ila hadrati ahli silsilati tariqatil qadiriyah wa khususan Syekhuna Mursyidina Rabitu Nasir Afifuni Sayyid Abdul Qadir Mansuruddin Qadir Jailani Baghdadi Syahidullah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum biqawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala bi qalbihi Allah fa nasiru mu'inu fid darani huwa Allah. Faghfir lana ya Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah,
Allah 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah alaina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya mufahhima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana وَرَضَاكَ مَطْلُوبَنَا أَعْطِنَا مَحَبَّتَكَ وَمَعْرِفَتَكَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وسلم وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umur dunya wad din. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita bertemu sekali lagi dalam pengajian kitab Fathur Rabbani, atau kita dalam bahasa Melayunya Kurnia Rabbani, limpahan rahmani, yang disampaikan oleh Sri Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirral Aziz. Ya tuan-tuan dan puan-puan semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur dalam sehat walafiat dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, pada malam ini kita menyambung kitab tersebut pada muka surat 337. Jadi siapa yang ada kitabnya, buka muka surat 337 pada tajuk baru, pada tajuk Majlis 44. Iaitu ni sudah kira ke-44 lah kuliah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirral Aziz. Dengan tajuknya dunia itu adalah penjara orang mukmin. Itu tajuknya tuan-tuan ya. Jadi sebagaimana kita semua sudah tahulah, dunia itu penjara bagi orang mukmin. Itu memang adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Iaitu dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan syurga untuk orang kafir. Tapi bagaimanakah bentuk penjara dan juga syurga akan kita dengarkan sebentar lagi. Jadi berkatalah Tuan Guru kita Sri Syekh Abdul Qadir Jalani, semoga Allah Ta'ala tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan keberkahan ilmunya kepada kita, dan juga kepada Tuan penterjemah kitab ini Syed Ahmad Semit, semoga Allah tinggikan darjatnya dan melimpahkan rahmat pada rohnya dan melimpahkan berkah ilmu kepada kita. Kepada kedua-dua guru kita itu kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum Habibullah. Madad, madad, madad ya Rasulullah. Assalamualaikum Sri Syekh Abdul Qadir Jilani. Assalamualaikum Sultan Aulia. Assalamualaikum Sultan Arifin. Madad, madad, madad ya Sri Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, berkata Sri Syekh Muhyiddin bin Abu Muhammad Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirral aziz, di madrasahnya pada petang hari Selasa 13 Rejab. Kita sekarang ni sudah 17 Rejab ataupun ya 18 Rejab. Masya Allah ya. Jadi maknanya dalam masa yang sama juga ya, kita bulan Rejab, dan Syekh Abdul Qadir Jalani pun menyampaikan kuliah ni pada 13 Rejab tahun 545. Kita dah 1442. Jadi lebih kurang kita dah dengan Syekh Abdul Qadir Jalani dah 900 tahun ya. 900 tahun lebih kurang. Jadi maknanya dah lama dah, subhanallah. Tapi masih lagi kita segar mendengarkan kuliahnya, dan segar lagi rasanya macam beliau itu masih berbicara kepada kita. Itu daripada keramatan aulia,
para wali-wali Allah. Allah Ta'ala berikan mereka karamah, di mana walaupun mereka sudah meninggal dan zahirnya, tapi rohaninya bersama-sama dengan mereka yang mengikuti perjalanannya. Ya, Alhamdulillah. Maka katanya, dunia itu sementara dan akhirat pula kekal abadi selamanya. Itu memang. Dunia memang sementara. Semua orang tahu dunia ini sementara. Dan semua orang pun tahu akhirat itu kekal selamanya. Tetapi dari segi analisa, kalau kita lihat, orang yang mengejar dunia dan kerja keras untuk dunia 99.9%. 99.9%. Bahkan yang nak memikirkan untuk hari akhirat 0.01% saja. Yang betul-betul lah nak mencarikan jalan untuk akhirat. Tapi antara 99.9 tu yang di mana kerja dunia, hanya mungkin kita kata 10% saja daripada umat Islam yang tersebut yang ada memikirkan untuk balik akhirat. Tapi masih lagi kesibukan dengan ke dunia. Tak dapat kita nafikan. Tapi di sini Syekh Abdul Qadir Jalani nak terangkan kepada kita. Kamu sudah tahu dunia ini hanya sekejap dan tidak ada kekal. Semua orang tak ada yang kekal. Semua orang dah datang dah, semua dah balik dah. Ibu, bapa, datuk, nenek kita, keluarga kita, guru-guru kita, presiden ke, raja ke, sultan, semua dah balik dah. Yang tinggal, inilah yang saki-saki baki ni. Semua nampak, semua lihat. Orang-orang kaya, orang yang ternama, orang yang mewah, orang yang pokoknya segala-gala lapisan. Tetapi mereka pun dah berangkat balik. Kita pun akan berangkat balik. Tapi daripada segi kita punya persepsi ataupun kita punya reaksi kita, macam biasa saja, tak ada berubah. Kenapa? Seolah-olah macam mati tu, alah nantilah, lambat lagi ya. Padahal mati tu bila-bila masa boleh datang di hadapan kita. Inilah daripada teguran Sri Syekh Abdul Qadir Jalani. Nak memberikan, nak membukakan mata hati kita. Mengenal akan hakikatnya hidup dunia ini. Dan hari kita balik kepada Allah Ta'ala. Berkata Sri Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirruhu Aziz. Orang mukmin terasing di dunia. Terasing. Kenapa terasing? Sebab dunia ini bukan tempat dia. Dunia ini tempat dia datang saja. Orang asing, orang yang dagang, stranger. Jadi kita dekat dunia ni stranger saja. Itu memang dalam hadis Nabi SAW sebutkan. Kun fid dunya ghariban aw abiras sabil. Jadilah kamu dalam dunia ini seperti orang yang stranger. Orang yang dagang. Orang yang bukan penduduknya. Tapi orang yang melalui jalan. Aw abiras sabil atau seperti orang yang melalui jalan. Orang transit. Allahu Akbar. Orang mukmin terasing di dunia. Orang zuhud terasing di akhirat. Zuhud terasing ke akhirat. Ya, akhirat pun dia tak ada teringat. Macam mana ni? Dunia dah dia terasing. Akhirat pun dia terasing. Kenapa? Sebab hati dia bersama dengan Allah. Itulah dia peringkat orang yang lebih darjat tinggi. Dan apabila dia sampai darjat ma'rifat sebenar, maka masuklah dia bagian orang yang arif. Iaitu orang yang terasing pada semua kecuali Allah. Semua kecuali Allah. Maknanya dia tidak ada dunia, tak ada akhirat. Bukan amalan dia itu kerana dunia. Dan bukan juga amalan dia itu kerana akhirat. Amalan dia itu kerana dia tenggelam cinta kepada Allah SWT, Sang Pencipta segala-galanya. Itu orang yang makrifat. Ya. Jadi itulah dia kata-katanya simple, very simple, tetapi punya maksud yang amat dalam. Ya. Orang mukmin terasing di dunia. Jadi kalau kita terasing di dunia ni, kita orang yang stranger, orang yang lalu jalan, orang yang transit. Adakah kita sibuk dengan tempatnya kita transit daripada Singapura nak pergi ke Jeddah. Kita transit di Dubai lah. Oh, Dubai cantik itu. Wah, bangunan, wah, hebat. Ada tak kita leka dia? Ni time ni. Ni nak flight nak terbang ni, cepat. Siap. Nampak? Macam itulah ibaratnya. Jangan kita leka kat dunia, tuan-tuan, ya. Dunia bukan tempat kita selama-lamanya. Dunia hanya tempat kita melintas jalan saja. Tak payahlah orang nak cari kemegahan dunia, tak payahlah. Kalau ada rezeki Allah bagikan, tak ada ruginya. Allahu Akbar. Orang mukmin itu terpenjara di dunia. Meskipun rezekinya mewah dan rumahnya besar,
Kaum keluarganya menikmati hartanya dan kedudukannya. Mereka bersenang lenang dan ketawa di sisinya. Padahal batinnya dalam penjara. Di sini nak diterangkan macam mana namakan orang mukmin tu dalam dunia tu penjara. Sedangkan ustaz kita lihat ada orang mukmin, masya-Allah, kaya, rumah besar, harta banyak, kedudukan, pangkat, nikmat makan minum semua. Masya-Allah. Macam mana kita kata dia dalam penjara? Itu pada zahirnya. Tapi mukmin yang sebenarnya hati dia dalam penjara. Kenapa hati dalam penjara? Hati dia dalam kesedihan. Selalu memikirkan hari nak balik pada Allah. Fikirkan dia nanti masuk dalam kubur seorang diri. Fikirkan bagaimana dia menghadap daripada mahsyar. Perhitungan atas dia. Masya Allah. Itu orang mukmin. Tapi orang yang munafik, sebagaimana dalam riwayat di Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani ada sebutkan dalam kitabnya yang lain, bahawa orang munafik itu mereka punya wajah tu rasa sedih saja. Macam tak cukup aja apa yang ada kat dunia ni. Tetapi mereka punya hatinya tu, mereka sangat gembira dengan keduniaan mereka. Mereka rasa diri mereka tu dalam hidup dan syurga. Itu orang munafik. Zahirnya mereka nampak macam orang yang sedih, orang yang kurang, orang yang ada masalah. Tapi memang mereka masalah. Sebab mereka senantiasa mengejar dunia dan mereka senantiasa rasa tak puas dan tak cukup dengan apa yang ada daripada keduniaan mereka. Dan memang tak cukup. Sebab apa? Itulah sifat orang yang rakus pada dunia, sentiasa rasa tidak cukup. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Berbeza kan? Orang yang mukmin, zahirnya kamu nampak kesenangan, tapi hati mereka itu seperti dalam penjara. Itu satu tafsiran dan itu tafsiran yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani. Tapi beberapa tafsiran lain lagi pula. Pernah Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu masa sedang menunggang kuda, ditahan oleh seorang miskin Yahudi. Kemudian orang miskin Yahudi kata, "Hai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Datuk kau kata bahawa dunia ini penjara bagi orang mukmin dan syurga bagi orang kafir. Engkau orang mukmin tapi kau hidup dengan senang, dengan naik kuda, dengan pakai cantik. Aku orang kafir tapi aku pakai buruk, aku miskin, aku susah. Macam mana ni?" Maka berkatalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kau ni lihat aku ni pakai macam ini cantik, yang hebat naik kuda. Kalau dibandingkan dengan syurga, aku ni miskin lah ni. Miskin. Tapi engkau ni sekarang dengan pakaian yang buruk, yang minta sedekah, yang miskin. Kalau dibandingkan engkau nanti kalau dalam neraka yang lagi amat dahsyat, engkau ni sebenarnya ialah paling senang sekali. Paling gembira sekali. Ya betul, sebab neraka makannya buah zakum, air nanah, air yang mendidih, azab. Ini kau duduk senang walaupun tak ada kemewahan, tapi kau lebih senang daripada dalam neraka yang lebih azab. Nampak, itu satu tafsiran yang lagi. Jadi pokoknya ada beberapa tafsiran. Tapi Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani dia pergi menjurus kepada kerohanian. Orang yang mukmin hati dia sentiasa dalam penjara. Penjara apa? Kerana hati dia selalu diingat pada Allah. Selalu dia sedih kepada Allah. Orang yang penjara sedih kan? Selalu dia duka cita. Itu sifat orang beriman. Memang betul. Hati orang beriman ni sentiasa rasa duka cita, sedih. Kerana mengingatkan mereka akan balik pada Allah. Mengingatkan dosa mereka yang banyak. Mengingatkan bagaimana mereka nak menghadapi mahkamah Allah. Allah, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Kami banyak tertipu dengan hidup dunia yang sementara, sedangkan mati tersangat dekat kepada kami, ya Allah. Ampunkanlah kami atas kelalaian kami, ya Allah. Matikanlah kami dalam iman dan Islam, dalam husnul khatimah. Selamatkanlah kami dalam perjalanan kami sampai ke hari akhirat kelak, ya Allah. Dengan berkat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Gembiranya pada wajahnya dan kesedihannya pada hatinya. Itulah Syekh Abdul Qadir Jalani nak sebutkan. Orang mukmin zahirnya kamu nampak dia gembira, happy, senyum. Tapi hati dia tu dalam kesedihan. Dia telah mengenal dunia, lalu diceraikannya dari hatinya. Orang mukmin yang benar, dia kenal dunia. Apa tu dunia? Dunia jifah. Dunia tu bangkai. Apa tu dunia? Dunia tu tak ada nilai harga di sisi Allah. Walau sebesar satu sayap kepak nyamuk.
Nyamuk kepak nyamuk. Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah." Kalaulah dunia tu di sisi Allah sebesar beratnya satu kepak nyamuk, makna kalau dunia harga dia satu kepak nyamuk, satu kepak bukan dua. Maka masaqa min kafiran syarbatama. Allah tak akan beri minum kepada orang kafir walaupun seteguk air pun tidak. Jangan kata nak duduk rumah mewah, seteguk air pun Allah tak bagi sebab dia kafir. Dia menyekutukan Tuhan. Tapi kita lihat mereka senang lenang, kaya raya. Kenapa? Sebab dunia tak ada harga, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi orang yang mukmin yang benar beriman, ini kita kata pada mukmin yang benar, mereka kenal lah ini dunia siapa ni. Dunia yang tak ada harga, dunia yang busuk, dunia yang bangkai. Jadi mereka ceraikan dunia. Dari hati mereka. Cerai dari segi hati. Bukan cerai itu maknanya kita tinggalkan. Nak lari ke mana? Kita dudukkan dunia. Mana nak lari Ustaz? Memang bukan kita lari itu kita tinggal dunia. Tapi hati kita sudah tak ada lagi langsung perasaan kasih, sayang, cinta pada dunia. Kita tengok orang berlumba-lumba dengan kekayaan. Buka sana syarikat, buka sana syarikat. Wah, kaya. Tak ada apa. Biarlah, tak apalah. Itu bagi mereka lah. Tak ada rasa cemburu pun. Tak ada rasa iri hati pun tak ada. Allahu Akbar. Dia telah mengenal dunia lalu diceraikannya dari hatinya. Mula-mula dia menceraikannya dengan satu ceraian kerana dia takut dari pikatan jelingan mata. Jadi orang mukmin ni berperingkat-peringkat. Dia mula nak ceraikan dunia tu, dia ceraikan daripada hati dia. Tak suka pada dunia. Bukan tak suka tu benci pada dunia. Tapi tak ada hati dia tu terikat dengan dunia. Tapi diceraikan, orang kata macam talak satu lah. Boleh tengok-tengok lagi. Mata dia jeling-jeling lagi. Sayang-sayang sikit. Tapi dah tak mau dunia. Tapi tengok sayang-sayang sikit. Itu maksud dia. Kita katakan pikatan iaitu jelingan mata. Ketika dia berkeadaan demikian, tiba-tiba akhirat telah membuka pintunya. Lalu dia terpengaruh dengan cemerlangannya wajah akhirat itu, maka diceraikan dunia sekali lagi. Bila di dalam keadaan demikian, dalam keadaan jalan menuju pada Allah, Allah bukakan dia hijab. Melihat akan syurga, melihat akhirat. Wah, lagi cantik, lagi gilang gemilang lagi. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat tu lebih baik bagi kamu dari dunia yang sekejap sementara ni. Dah nampak akhirat. Sudah diceraikan dunia, tak ada mahu dunia lagi sudah. Aku nak dengan akhirat saja. Masya Allah, itu dah peringkat kedua. Dah hati dia tu hanya untuk Allah saja. Tak ada lagi untuk fikirkan dunia. Fikir dunia ni hanya sekadar untuk nak makan, minum, hidup rumah dia, hidup dia kehidupan, kewajipan dia. Dah, yang selebihnya tu tak ada nak kejar-kejar dunia. Tak seperti mana orang ahli dunia. Kemudian datanglah akhirat tu seraya memeluknya. Maka diceraikan dunia sekali lagi menjadi ceraian yang ketiga, talak 3. Jadi setelah pertama diceraikan dunia, tapi jeling-jeling mata tengok juga. Macam orang baru cerai talak 1 dengan isteri dia, tengok-tengok juga. Bila cerai yang kedua, dia sudah tak mau lagi dah dengan dunia, dia tak mau lagi dah dengan isteri yang ditalak tu. Dia orang kata dah terpengaruh dengan isteri yang kedua dia pula. Bila cerai yang ketiga, bila isteri yang kedua tu peluk dia, wah, dia penuh rasa sayang dia. Sudah lupa teruslah yang ketiga, yang pertama tu. Terus dia talak 3 terus. Itulah Sayyidina Ali kata kepada dunia, wahai dunia, aku talakkan kau, aku ceraikan kau talak 3. Carilah orang yang selain pada aku. Masya Allah. Seolah-olah macam dunia ni bini dia. Tapi itu maksudnya. Makna ceraikan dia. Tak ada, kau bukan lagi aku punya. Carilah orang lain. Nak tipu-tipu orang lain lah, jangan tipu aku. Aku dah ceraikan kau. Itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Memang Sayyidina Ali ni orang yang zuhud, ya, orang yang sangat patuh pada Allah dan tak ada langsung cinta pada dunia itu, tak ada. Itulah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya. Kita bila sebut nama Sayyidina Ali ni, kita boleh sebut 2. Salah satunya kita sebut karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya. Kenapa? Sebab Sayyidina Ali radhiyallahu anhu daripada kecil tak pernah sujud kepada berhala, tak pernah. Dia daripada kecil, dia sudah diambil oleh Nabi SAW menjadi anak angkat Nabi, duduk rumah Nabi. Duduk rumah Nabi sebab bapaknya Abu Talib
bapa saudara Nabi juga, dia mempunyai anak yang banyak. Dan Abu Talib itu orang yang miskin. Nabi pun pernah duduk sebagai anak angkat juga kepada Abu Talib setelah wafat ibunya dan datuknya. Jadi Nabi nak membalas budi pada bapa saudara dia, maka dia ambil salah satu anaknya untuk dipelihara dalam rumah Nabi. Setelah Nabi bernikah dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, dia ambil Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Daripada kecil, umur 5 tahun lebih kurang, dia ambil Sayyidina Ali. Dan begitulah Sayyidina Ali membesar dalam rumah Nabi SAW. Tak pernah sekali pun sujud pada patung berhala. Sebab itulah dinamakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, semoga Allah muliakan wajahnya. Dan ada juga kita boleh menyebut nama radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Allah redha padanya. Semua sahabat-sahabat pun kalau kita sebut namanya, kita sebut radhiyallahu anhu. Itu umum untuk semua para sahabat. Tapi Sayyidina Ali ada tambahan lagi, karramallahu wajhah. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi orang yang beriman, hati dia tu tak ada tersangkut pada dunia. Ibarat duduk dalam dunia ni macam duduk dalam penjara, tak senang hati dia. Ibarat macam mana kalau kita lihat seekor harimau yang duduk dalam dia punya sangkar dia. Dia menggelisah. Begitulah hati orang beriman duduk dalam dunia, menggelisah dia. Sebab selagi dia tak menghadap kepada Rabbul Alamin Tuhan dia, dia tak rasa bebas. Tetapi apabila dia sudah terbebas daripada cinta pada dunia, maka hati dia sudah terpaut pada akhirat. Apalagi digambarkan seperti akhirat tu, syurga tu, seperti wanita yang memeluknya, yang cantik menawan peluk dia. Sudah tentu hati dia terus tersangkut dengan akhirat. Maka dunia tu dicerahkan talak 3. Apa gunanya? Maaf kata, dah muka dah berkedut, ya, kulit pun dah berkedut, ya, badan pun dah tak kuat, hanya cantik dengan emas intan belian. Sudahlah orang tua ni, aku ceraikan dia, sudah talak 3. Itulah dia. Ibaratnya lah. Tapi jangan pula kita tuan-tuan, isteri dah tua kita ceraikan, jangan. Itu zalim tu. Ini nak sebagai contoh saja. Ya. Itulah dia radhiyallahu anhu karramallahu wajhah. Kini dia berdamping rapat dengan akhirat saja. Jadi dah dengan isteri dia yang kedua, yang cantik molek, yang muda, yang cantik, yang baik, yang wangi. Sedang dia dalam keadaan begitu, maka muncul pula cahaya kebenaran dari Allah Azza wa Jal. Lalu dia pun menceraikan akhirat itu kerana ingin terus berdampingan dengan penciptanya. Syekh Abdul Qadir Jalani ni, dia punya cakapannya banyak kata-kata ibarat dan sindiran. Tapi memang indah. Ini antara salah satu kekayaan bahasa Arab. Bahasa Arab ni banyak menggunakan kata-kata sindiran. Tapi kata-kata sindiran tu mengindahkan, mencantikkan, membungakan lagi akan perbicaraan itu. Al-Quran sendiri pun banyak kata-kata sindiran. Yang di mana menggunakan kata-kata itu bukan direct to the point, tetapi ada kata-kata sindiran. Kata-kata yang menggambarkan keindahan bahasa Arab dan sebagainya. Maka begitulah. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, bila seorang itu sudah cinta ke akhirat, maka Allah Ta'ala pula datang kepadanya. Dan Allah Ta'ala itu lebih hebat, lagi cantik daripada akhirat. Subhanallah. Kita gambarkan tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dunia ini kita kata cantik. Perempuan tu kita kata cantik. Siapa jadikan dia? Siapa jadikan dunia? Allah. Allah lagi maha cantik. Dan Allah Ta'ala jadikan syurga. Syurga lebih cantik daripada dunia. 1,000,000 kali lebih cantik daripada dunia. Siapa jadikan syurga? Allah. Siapa jadikan bidadari dalam syurga? Allah. Nasihat Allah lebih cantik dari segala ciptaannya. Subhanallah. Sebab tu orang yang dah jatuh cinta dengan Allah, dia tak mau lagi yang lain daripada Allah. Nak buat apa? Ibarat macam kalau kita dah makan durian D24. Power. Dah makan tu seketul saja, punya sedapnya, lazatnya, durian lain tak nampak lah. Dah tak mau lagi dah. Orang kata tak main lah yang lain-lain semua. Pasal dah power sekali dah makan. Macam tu ibaratnya. Orang yang sudah jatuh cinta pada Allah. Manis ya, lazatnya cinta dengan Allah Ta'ala. Lebih daripada cinta pada dunia, lebih daripada cinta kepada akhirat. Sebab itulah berkata Syekh Junaid al-Baghdadi Qaddasallahu sirrahu aziz, bahawa andai kata kalau manusia itu mengetahui rahsia makrifat kami ahlillah, iaitu wali-wali Allah ni kepada Allah, kemanisannya, kelazatan, orang akan cemburu dan iri hati dan ingin mendapatkannya dan nak merampasnya.
Tapi orang tak tahu. Orang kata dia tu orang gila, dia tu dia tinggalkan dunia, orang tu dah tak peduli dunia. Sebab dia tak nampak, dia tak rasa. Kalau dia tahu, dia akan merebut untuk mendapatkannya. Allahu Akbar. Itu kurnia Allah pada siapa yang Allah nak kurnialah. Ya Allah. Bukakanlah pintu ma'rifatmu pada kami, Ya Rahman. Jadikanlah kami dapat rasa kemanisan ma'rifat padamu, Ya Rahim. Ilahana, anta maksudana, waradaka matlubana, a'tina mahabbataka ma'rifatak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bila diceraikan dunia, dunia bertanya, kenapa engkau ceraikan aku? Dia menjawab kepada dunia, kerana aku lihat ada yang lain lebih baik daripadamu. Betul lah. Kau dengan akhirat lagi cantik lagi bagus lagi kekal lagi. Nak apa aku nak kau yang tak kekalnya, tak cantik. Dan apabila dia meninggalkan akhirat, bertanya pula akhirat, kenapa engkau ceraikan aku? Jawabnya, kerana engkau adalah ciptaan yang baru yang dibentuk. Dan sekarang aku sudah kenal yang lain. Betapa tidak aku ceraikan kau. Engkau pun baru. Dulu kau tak ada, sekarang baru kau ada. Siapa yang jadikan kau? Maha Pencipta Allah. Jadi aku dah dapat dah yang Maha Penciptanya. Wah, cantik rumah ni. Wah, aku sukalah rumah ni. Tiba-tiba, siapa tuan rumah ni? Oh, dia ni, cantik ni perempuan ni. Wah, aku lagi suka pada yang empunya rumah itu. Itulah dia. Yang empunya dunia, yang empunya akhirat. Allah. Lebih indah, lebih cantik lagi kita dapat dengan Maha Penciptanya Allah. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya kita tak mengenal Allah. Kita tak kenal Allah sebenarnya. Kalau betul kita mengenal Allah, hati kita dah tersangkut dengan Allah Ta'ala. Tetapi oleh kerana kita tak mengenal Allah, jadi kita masih liar hati kita dengan dunia yang busuk, yang kotor, yang jijik. Itulah yang kita kejarkan. Kedudukan, nama, pangkat, wang ringgit. Yang dengan cara haram, dengan cara kotor. Tak apa, yang penting kita dapat. Kita tak kenal dunia ni kotor, busuk. Yang kita akan tinggalkan dan kita akan jadi beban atas diri kita. Kita tinggalkan untuk akhirat. Akhirat pun adalah merupakan ciptaan Tuhan yang maha berkuasa. Andai kata kalau kita kenal Allah, lebih hati kita tersangkut dengan Allah. Tak ada apa dah dunia, tak ada apa dah akhirat, tak ada apa dah syurga, tak ada apa bidadari. Tidak ada nikmat yang paling besar sekali dalam syurga daripada nikmat dapat menatap wajah zat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma razukna nazrah illa wajhikal karim. Ya Allah, kurniakanlah kami dapat melihat pandangan kepada zatmu yang mulia, Ya Rahman, dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya rabbal alamin. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat akhir umur baginda, datang Jibril alaihissalam. Waktu Nabi nak nazak ni, Ya Rasulullah, Allah Ta'ala berikan kau pilihan antara dua. Kau nak kekal dengan keluarga kau, dengan umat kau, akan dipanjangkan umur kau. Atau kau pilih untuk kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada dua pilihan. Nabi boleh. Kalau kata, aku nak duduklah selagi dengan umat aku. Nabi sayang umat. Ya, boleh duduk. Tak apa, Allah panjangkan umur. Tapi Nabi pilih yang kedua, iaitu menghadap pada Allah. Kenapa? Cinta, kasih, rindu kepada Allah mengatasi segala-galanya. Sebab itulah di akhir umur Nabi SAW, akhir, lafaz yang terakhir, Nabi menyebutkan Ar-Rafiqul A'la. Ar-Rafiqul A'la. Apa tu? Ar-Rafiq, teman. A'la, yang tertinggi. Siapa dia? Allah Ta'ala. Itulah dia kekasihku. Kekasihku ialah Allah Ta'ala. Itu hakikat sebenarnya. Nabi kasih isterinya, Nabi kasih cucunya, Nabi kasih sahabat-sahabatnya. Tapi tak dapat mengatasi kasih Nabi kepada Allah. Dia sang pencipta. Dan dialah yang kasih kepada Nabi lebih daripada segala-galanya. Allah. Nikmatnya dapat kasih pada Allah. Ya Allah, kami tahu kasih cinta padamu adalah merupakan kurniaan Engkau kepada hamba-Mu. Kami tak mampu membawa hati kami cinta padamu kerana hati kami masih penuh dengan kotoran jiwa kami. Tapi kami mohon padamu, Ya Allah, kurniakanlah hati kami dapat merasakan kasih, sayang, cinta padamu dengan hakikat sebenarnya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
Allahu Akbar. Kerana engkau adalah ciptaan yang baru yang dibentuk dan sekarang aku sudah kenal yang lain. Betapa tidak aku ceraikan kau. Itu kata kita kepada syurga atau akhirat. Ketika itu makrifatnya dengan Tuhannya menjadi suatu perkara yang hakikatnya sebenar-benarnya. Dan dia kini menjadi seorang yang bebas dari segala yang selain dia. Maknanya dah tak terikat dengan dunia, tak ada terikat dengan akhirat. Hati dia sepenuhnya kerana Allah. Berjalan dengan Allah, bergerak dengan Allah, melihat dengan Allah, memegang dengan Allah. Itulah dia orang yang namakan kekasih Allah. Terasing dari dunia dan terasing dari akhirat. Jadi dia buat amal ibadat bukan kerana dunia, bukan juga untuk kerana syurga, tapi dia buat tu kerana kasih sayang cinta kepada Allah. Itulah berkata Sayyidina Rabi'atul Adawiyah, aku ibadat bukan kerana takutkan neraka, bukan kerana nakkan syurga, tapi aku ibadat kerana cinta kasihku kepada Allah SWT. Itu dia sampai darjah maqam mahabbatullah. Kini dalam kegaiban dari segala-gala yang lain. Dalam kegaiban dia sudah tak nampak dah yang lain. Tak nampak kelebihan dunia, cantik dunia. Tak nampak kelebihan syurga, cantik syurga. Tak nampak dah. Dia dalam tenggelam dia dengan cinta pada Allah. Yang selain daripada Allah. Terpadam pada hatinya ingatan yang selain daripada Allah. Nanti semua dunia akan berkhidmat kepada dia. Dunia akan tunduk pada dia. Dunia akan tunduk. Dia tak kejar dunia, tapi dunia kejar dia. Dia melihat para khadim-khadim itu untuk usrahnya. Khadim tu yang kita kata khadam-khadam lah. Kita akan melihat dunia itu menjadi khadam kepada dirinya dan keluarganya. Para wali-wali Allah ni, kekasih Allah ni, Allah mudahkan hidup dia. Rezeki dia murah, rezeki. Kerana rezeki datang dengan tanpa ada, kita kata, terfikir di fikiran kita. Seperti mana Sayyidatina Maryam dalam masa dia sedang ibadat, Nabi Zakaria datang tengok ada makanan. Anna laki hadza, dari mana kau dapatnya Maryam? Huwa min indillah, dia datang daripada sisi Allah. Allah bagi dengan tanpa ada sebab. Itu kuasa Allah, ya. Dunia jadi khadam untuk dia. Dunia itu berdiri di hadapannya kerana amal bersih dari segala perhiasannya yang selalu dia menunjukkan dirinya kepada anak-anak dunia. Dunia datang khadam, khidmat pada dia. Kerana dia sudah bersih daripada apa yang dikejar-kejarkan oleh manusia. Wah, Ustaz, wali Allah ni senang Kalau dia nak apa-apa semua dia dapat. Tapi wali-wali Allah tak ada rakus. Tak ada dia tu keinginan. Wah, nak duit, nak rumah, tak ada. Bagi dia, semua ni nothing, tak ada benda. Tapi dunia datang khidmat pada dia. Mudahkan urusan dia. Mudahkan penghidupan dia. Mudahkan sekalian makan minum. Kenapa? Itulah kehendak Allah. Sebab Allah dah perintah pada dunia. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Ta'ala kata pada dunia, ikhdimi man khadamani, wastakhdimi man khadamaki. Wahai dunia, khidmatlah engkau kepada mereka yang khidmat kepadaku. Siapa yang khidmat pada Allah, yang taat, takut, tekun pada Allah, dunia jadi khadam pada dia. Wastakhdimi, dan kau jadikanlah khadam kepada orang yang berkhidmat pada engkau. Mana orang yang kejar engkau dunia, kau ambil dia jadi hamba-hamba engkau. Itulah hamba dunia. Na'udzubillah min zalik. Itu dalam hadis kursi itu. Allahu Akbar. Dijadikan dunia dalam begitu rupa baginya supaya dia tiada memandang kepadanya lagi. Jadi Allah mudahkan hidup dunia dia. Supaya apa? Supaya dia tak pandang pada dunia. Tak ada fikirkan dunia. Dunia datang melutut di hadapan dia. Datang bawa hadiah untuk dia. Datang membawa rezeki pada dia. Bukan dia minta. Tapi itu dengan perintah Allah dunia itu datang. Kadang-kadang datang sultan. Kadang datang raja. Kadang datang orang besar. Datang bawa harta. Tapi mereka ni orang yang wali-wali Allah ni tak ada terasa terakus pun kepada harta. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala telah didatangkan hadiah daripada Khalifah Abu Mansur. Abu Mansur seorang khalifah besar hebat zaman Abbasiyah. Bawa satu peti duit pada Imam Malik. Imam Malik dalam kota Madinah, ada Masjid Nabawi. Dia hantar utusan, bawa satu peti hadiah pada khalifah. Imam Malik simpan dalam rumah. Satu masa bila khalifah datang ke Madinah, Imam Malik pun bawa peti duit itu. Ini terima kasih hadiah anda
saya pulangkan. Masya Allah. Buka pun tidak. Kenapa? Hati dia tak ada pada dunia. Subhanallah. Itulah imam. Itulah wali-wali Allah. Ulama-ulama kita ini bukan sekadar alim saja. Tapi wali Allah. Tak ada rakus hati daripada dunia. Tak ada. Allah. Sebab itu Allah bukakan mereka pintu ma'rifat. Mengenal hukum-hukum agama Allah. Sebab itu kita ni di akhir zaman. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu. Kita jangan ketepikan ulama kita. Apa yang ulama kita dah set dah. Daripada hukum-hukumnya kita terima. Melainkan dalam keadaan-keadaan yang terpaksa itu perlu kita teliti baik-baik. Jangan kita terus terjun kepada pegangan pendapat yang mungkin ada kesilapan daripada nafsu kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Dia datangkan sebagai satu contoh lagi oleh tuan pengarang kita. Seorang pemaisuri, jika dia mencintai seorang laki-laki, dia akan mengirimkan hadiah-hadiah kepada lelaki tersebut menerusi tangan nenek-nenek tua dan jariah-jariahnya hitam melegam. Jariah itu maknanya budak-budak hamba-hamba abdi. Yang hitam legam. Perempuan-perempuan hamba abdi yang hitam legam. Agar lelaki yang dicintainya itu tiada terpikat pula kepada jariah-jariah tadi kerana cemburunya terhadap lelaki itu. Ini sebagai contoh yang cantik. Satu orang pemaisuri. Cantik, kaya raya. Dia dah jatuh cinta pada seorang pemuda. Dia nak bagi hadiah lah pada kekasih dia tu. Tapi dia hantarkan utusan, hantarkan orang. Tapi orangnya apa? Nenek-nenek tua yang bawa. Dan hamba-hamba abdi, perempuan-perempuan hamba abdi. Tapi yang hitam legam bawa. Kenapa pula dihantarkan melalui orang-orang yang seperti ini? Supaya kekasih dia tu, lelaki tu, tak jatuh cinta kepada si nenek-nenek tua dan tidak jatuh cinta kepada budak-budak hamba-hamba perempuan yang hitam legam. Supaya hati dia tu sentiasa pada pemaisuri yang dikasihinya. Itulah dia ibarat. Sini ibarat. Tapi ibarat tu memang betul. Allah Subhanahu Wa Taala bila dah kasih pada seorang hamba, hamba tu kekasih Allah. Allah bagi dia dunia, bagi dia. Tapi dunia ini ibarat seperti budak-budak hitam, nenek-nenek tua, yang di mana orang ni wali Allah kenal ini nenek tua. Orang kenal ini budak hitam, ini tak ada apa cantik, tak ada apa pun. Tapi dibawa hadiah daripada kekasih Allah Ta'ala. Begitulah dia tuan-tuan. Wali-wali Allah. Dia dapat dunia. Tapi dia tahu melihat itu daripada Allah. Bagi dia dunia yang ada pada dia ni. Macam nenek-nenek tua. Memang betul. Dunia ni pun memang sudah tua dah. Dan begitulah. Apa yang di dunia ni semuanya tak adalah cantik hebat. Tak ada nak bandingkan dengan dialah Allah yang maha cantik. Yang maha berkuasa. Allahu Akbar. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kiasan-kiasan ini cukup cantik kalau kita memahaminya. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan seluruh perhatianmu. Tinggalkan besok seperti engkau meninggalkan hari semalam. Allahu Akbar. Ini panjang juga nanti dia punya pembicaraannya. Kita berhenti saja pada kembalilah kepada Tuhanmu. Allahu a'lam. Ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani, ya Allah, Kau limpahkanlah ma'rifat-Mu pada kami. Bukakanlah mata hati kami untuk cinta padamu dan cinta pada Rasul-Mu dan cinta pada amal-amal yang mendekatkan kami cinta padamu. Maafkanlah kelemahan, kebodohan kami, kejahilan kami, kerana terhijabnya diri kami daripada melihat kepada kebesaran-Mu. Ya Allah, ilahana, anta maksudana, wa ridhaka matlubana. Ya Tuhan, Kaulah kami maksudkan dan keridaan-Mu lah yang kami tuntut. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Kurniakanlah pada kami kasih sayang-Mu dan ma'rifat-Mu dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama sebelum kita akhiri majlis kita ini, kita bacakan suratul Fatihah, hadiah kita kepada seorang sahabat saya dan sahabat kita yang kita kenal juga, iaitulah almarhum Kapten Haji Muhammad Kasim bin Haja Maidin yang baru kembali pada Allah pada hari Ahad yang lepas. Semoga Allah merahmati rohnya dan diampunkan dosa-dosanya dan diterima amalannya dan dikumpulkan rohnya bersama arwah yang salihin mendapat barakah dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mohon maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya itu silap kata terkasar bahasa. Yang benar semua daripada Allah, salah silap tu dari kelemahan saya sendiri. Ya para jemaah, jangan lupa pengajian kita malam ni merupakan daripada sesi dakwahnya Masjid Kasim Changi, Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, berdermalah kepada pihak masjid seperti mana nombor akaun yang ada di depan kita ni. Ya, pihak masjid kita pun banyak kekurangan pada saat COVID-19 ni. Jadi sama-samalah kita menderma dan membantu masjid kita. Sekian saja insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan untuk pengetahuan. Beberapa pengajian saya telah dibuka secara fizikal, dapat duduk dalam masjid, tapi kena buat booking ya. Antaranya Masjid Maidin iaitu malam ini, tapi selepas maghrib tadi. Jadi siapa-siapa ni ikut pengajian di Masjid Maidin lepas maghrib, kita Siras Salikin, pelajaran tasawuf sangat baik sekali ya. Kena buat booking maghrib dengan isyak. Dan begitu juga pada hari Khamis malam Jumaat ni, lusa 4 hari bulan, akan saya membuka kembali pengajian di Masjid Istighfar Pasir Ris ya, lepas daripada isyak. Jadi kena buat booking lah untuk salat isyak. Tapi biasanya orang yang booking maghrib, dia akan duduk sampai isyak. Jadi kena buat booking pada maghrib. Lepas maghrib malam Jumaat tu Masjid Istighfar ada tahlil. Dan demikian juga insya-Allah pada hari Ahad, kelas baru tuan-tuan ya, iaitulah kelas zikrullah, di mana saya mengadakan majlis zikrullah, bacaan Quran dan juga zikir dan serta tazkirah di Masjid Taqwa di Jalan Bilal Bedok ya. Tuan-tuan silakan siapa ingin mengikuti sama lepas asar sampai maghrib hari Ahad ini 7 hari bulan di start ya, hari Ahad. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buat booking juga ya melalui dia punya, kita katakan link dia, link pihak masjid untuk dapatkan solat asar dengan ya maghrib. Dan kena buat juga booking untuk mengikuti kelas tersebut ya. Itu semua ada dengan pihak masjid, dan ada juga kami edarkan. Siapa ingin dapatkan link tersebut, bolehlah minta pada kami. Sekian saja daripada saya, mohon ribuan maaf. Saya akhiri dengan sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.